Kembali lagi dalam Punyo TV dan salam Ramadan semuanya. InsyaAllah perkara baiknya akan datang pada kita di waktu PKP ni ya. Okey, sekarang ni aku ingin mengupaskan berkenaan dengan isu semasa yang memang hangat gila, iaitu isu Rohingya menuntut hak sama rata kepada Malaysia. Okey, ini merupakan artikel yang aku dapat. Aku minta maaf banyak-banyak kalau info aku ni salah, sila betulkan, tolong betulkan. Pertama sekali, kerajaan Malaysia tidak menandatangani perjanjian pelarian 1951. Keduanya pula, pelarian etnik Rohingya adalah pelarian perang dan bukannya pelarian biasa. Bot-bot pelarian yang membawa etnik perang Rohingya yang diarahkan berpatah balik tidak berada di dalam kawasan Malaysia. Mereka berada di dalam perairan antarabangsa. Jadi ianya adalah lebih kepada tanggungjawab PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan bukannya kerajaan Malaysia semata-mata. Itu kena jelas. Bagaimana NGO seperti Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organisation iaitu MEHROM dan Majlis Rohingya Malaysia MRM boleh berdaftar dengan ROS Malaysia jika ahlinya bukan warga negara Malaysia? Itu menjadi tanda tanya juga. Adakah ianya satu pertubuhan yang sah atau haram? Ini aku bacakan sedikit. Di antara tuntutan-tuntutan yang mereka inginkan iaitu mereka inginkan tuntutan yang sama rata dengan warga negara Malaysia biasa. Adakah itu sesuatu yang adil ataupun tidak? Yang pertama, kebenaran eksklusif atau istimewa kepada bot-bot pelarian perang etnik Rohingya untuk memasuki perairan Malaysia dan seterusnya mendarat di mana kawasan pantai di Malaysia. Kedua, pendidikan sama rata, teratur dan tersusun untuk anak-anak pelarian perang etnik Rohingya. Ketiga, peluang pekerjaan sama rata beserta dokumen-dokumen yang sah untuk pelarian perang etnik Rohingya bekerja di Malaysia. Permit kerja, kemudahan perlindungan, insurans dan pampasan SOPSO untuk pekerja etnik pelarian perang Rohingya. Kemudian, kesihatan sama rata untuk pelarian perang etnik Rohingya termasuk yang tidak mempunyai kad UNHCR. Keenam pula, menggesa supaya pencari suaka Rohingya diberi kad UNHCR dengan cepat dan pantas sebagai pelarian berdaftar. Ketujuh, menggesa supaya pihak majikan menanggung segala kos perubatan pekerja-pekerja etnik Rohingya mereka. Kelapan, menggesa supaya pihak majikan-majikan di Malaysia tidak melayan pelarian perang etnik Rohingya sebagai buruh paksa serta menghentikan eksploitasi terhadap mereka. Kesembilan, menggesa pihak PBB dan ASEAN melalui MEHROM yang berpengkalan di Malaysia supaya kerajaan mendesak kerajaan Myanmar supaya menghentikan pembunuhan beramai-ramai etnik Rohingya. Sakit juga. Dan juga mendesak kerajaan Myanmar supaya memberikan taraf kerakyatan negara Myanmar kepada etnik Rohingya. Ke-11, menggesa NGO hak asasi Malaysia, ASIAP dan antarabangsa seperti SUHAKAM, SUARAM dan HAKAM di Malaysia supaya membantu serta menyokong perjuangan etnik pelarian Rohingya di Malaysia. Ke-12, taraf kewarganegaraan atau kerakyatan Malaysia sama seperti masyarakat Cina dan India. Ingat, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menegakkan keadilan pada Allah. Jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Memang cara mereka membuatkan rakyat Malaysia sendiri marah. Bukannya kita tak nak membantu, tetapi keupayaan kerajaan dan negara serta rakyat kita sangatlah terhad. Lebih-lebih lagi kita yang sedang berperang di waktu pandemik ini. Keutamaan dan kebajikan kepada rakyat sendiri, kepada frontliner kita yang sibuk berbanting tulang menyelamatkan nyawa. Keutamaan itu diberikan kepada mereka sebelum tolong orang lain. Wajarkah kita menghantar pulang ke tempat asal mereka atau memberi mereka peluang kedua selepas apa yang telah mereka lakukan seperti pemberontakan di Selayang baru-baru ini? Diharapkan adalah pihak-pihak yang berkenaan mendengarkan rentetan dan luahan daripada rakyat Malaysia sendiri dan mengambil tindakan yang segera. Itu sahaja perkongsian hari ini. Salah silap info, sila betulkan. Salam Ramadan.